nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma. Muka surat 142 kah? Antumnya kitab. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah. Faham? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Orang yang paling mulia selepas Nabi, dialah. Faham? Selepas Rasulullah yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar di kalangan umat Nabi lah. Faham ni? Kita tak masuklah nabi-nabi yang lain. Kita cerita tentang umat Nabi. Selepas Nabi SAW, orang yang paling mulia sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. So waktu wafatnya apa dia kata? Dia kata apa? Allahumma ya Rab, wahai Tuhanku, alhiqni bis salihin. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Padahal dia tu bapa kepada orang-orang soleh, tapi waktu wafatnya pun masih lagi cakap wa alhiqni bis salihin. Mudah-mudahan aku ditempatkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini dipanggil muntahal khauf, puncak rasa takut dan berharap kepada Allah. Muntahal khauf war roja, puncak rasa takut dan puncak rasa harap kepada Allah. Okey? Dan dia, perkataan itu dia tidak akan keluar daripada lisan melainkan dia mempunyai hati yang bersih. Faham? Perkataan-perkataan itu merupakan perkataan-perkataan yang hanya akan keluar daripada hati yang bersih. Hati yang bersih, dia akan keluar perkataan-perkataan yang seperti mana itu. Tapi hati yang kotor, dia tidak akan keluar perkataan-perkataan yang suci seperti mana itu. Faham ni? Bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau, dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, nampak? Imam Ghazali ajarkan kepada kita macam mana mau hadirkan sifat at-tawadhu' di dalam diri. Ini fokus ni. Imam Ghazali ajarkan kepada kita macam mana mau datangkan sifat at-tawadhu' di dalam diri. Tengok apa kata Imam Ghazali. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, budak-budak ini belum pernah lagi membuat maksiat. Kita kata budak ni belum balik lagi ni, belum ada maksiat lagi ni kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat. Maka tidak syak lagi. Apa makna syak? Ragu. Okay? Tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Jadi yang pertama sekali Imam Ghazali ajarkan kepada kita, kalau nampak budak-budak, dia lebih baik daripada saya. Sebab apa? Sebab dia belum balik, pertama. Yang kedua, dia langsung tidak ada dosa. Kalau dia buat kesalahan pun, kesalahannya pun tak dikira, sebab masih dalam keadaan belum balik. Kalau budak tu mati, masuk di dalam syurga. Tapi kalau kita mati, belum tentu masuk syurga. Itu yang pertama, jumpa budak-budak. Faham ni? Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, tadi yang lebih muda, ini yang lebih tua, maka hendaklah engkau berkata, orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku. Maknanya dia duluan kenal Allah, dia duluan sembah Allah. Faham? Bahasa kita, dia duluan makan garam. Faham? Okay? Bukan makan putu, makan garam. Maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Kalau jumpa orang tua, kena anggap bahawa dia lebih baik. Sebab apa? Sebab dia lebih banyak ibadatnya, dia lebih banyak amalnya. Baru datang sifat at-tawadhu' tu. Jelas.
Okey. Jangan ini tua-tua ni, itulah tua buat dosa lagi. Tak tahu bila mau mati. Faham? Kecil-kecil kecil-kecil menyusahkan orang. Kecil-kecil nak mau mati, besar-besar menyusahkan orang. Jangan begitu. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, okey, yang kedua tadi apa? Orang tua. Yang ketiga orang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dari segi ilmu, dari segi kefahaman, dari segi kemanisan beribadat. Faham ni? Daripada rasa takutnya kepada Allah. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah beri kepada orang yang dipanggil alim. Ialah baca Quran boleh faham. Sebab tu sembahyangnya khusyuk. Faham ni? Rasa takutnya kepada Allah lebih daripada orang lain. Tu kelebihan yang Allah berikan kepada orang alim lah. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Martabat apa tu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Puncak rasa takut tu. Faham ni? Yang martabat orang alim ialah rasa takut. Dan salah satu lagi martabat orang alim ialah merupakan pewaris para nabi. Merupakan waris para nabi. Itu martabat orang alim lah, menjadi wakilnya nabi di atas dunia ini. Warisnya nabi di atas dunia ini. Jadi kita yang bukan alim ni, kita tidak akan dapat martabat itu, melainkan kita alimkan juga kita punya diri. Tapi kalau kita tidak belajar, maka kita akan terus kekal sebagai status orang awam. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui. Maka betapa aku sama dengannya. Apa makna betapa aku sama dengannya? Maka bagaimana aku mungkin sama dengannya? Itu makna betapa. Faham? Okey, yang ketiga jumpa orang alim. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, faham ni? Melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata kepada orang jahil ini. Maksud berkata kepada orang jahil ni bukan bagi tahu di depan-depannya tu. Berkata kepada hatinya tu. Di dalam hatinya tu. Faham? Okey? Orang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya. Maksudnya orang jahil ini, dia buat maksiat dalam keadaan dia jahil. Dia tidak tahu agama. Dia tidak kenal agama. Faham ni? Dalam keadaan dia tidak tahu pun kesalahan yang dia buat tu. Okey? Tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku. Kita pula buat maksiat dalam keadaan kita tahu itu maksiat. Kita buat kejahatan dalam keadaan kita tahu itu buat jahat. Orang yang jahil, kalau dia buat dosa, dengan kejahilannya, dia akan dapat satu dosa. Tapi orang yang tahu itu maksiat dan dia buat juga maksiat, dia akan dapat 2 kali ganda ataupun 10 kali 10 kali ganda daripada dosa tersebut. Faham? Okey? Tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku, maka Allah boleh berhajat ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Jadi ada berapa sudah? 4. Okey, yang pertama orang muda, ya, orang tua, orang kecil, yang kedua tua, yang ketiga alim, yang keempat jahil. Ni yang kelima. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi. Boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Macam anak Abu Jahal. Siapa nama dia tu? Bukan anak Abu Jahal satu tu. Ikrimah. Faham? Masa anda kenal? Kan keturunan anu? Ikrimah bin. Oh, bukan keturunan Abu Jahal kah? Kau ingat keturunan tadi? Muka macam sama. Ikrimah ni. Faham? Ikrimah. Dia orang yang paling kuat menentang Islam, menentang Nabi. Antara orang yang niat untuk bunuh Nabi, Ikrimah lah. Selain daripada Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dulu, bila ditanya siapa yang sedia untuk bunuh Nabi, tak ada orang berani berdiri. Sayyidina Umar berdiri angkat tangan lagi. Saya sedia. Sayyidina Umar Al-Khattab. Salah satu selain daripada Umar Al-Khattab yang sedia untuk bunuh Nabi siapa? Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Memang tidak akan mau masuk Islam. Dia kata sama sekali mustahil untuk saya memeluk agama saya tidak akan pernah untuk masuk agama Islam. Itu dia bersumpah. Dia bersumpah atas nama Tuhan dia, saya tidak akan pernah masuk. Tapi akhirnya masuk Islam juga dia. Faham ni? Hidayah Allah lah kan? Kita mana boleh halang sesiapa yang Allah mau bagi hidayah. Jadi orang tanya, dulu bukan main lagi cakap. Faham? Boroh. Bahasa kita lah, dulu bukan main lagi cakap.
kau tak mau masuk Islam. Tapi sekarang kena masuk Islam. Ikrimah kata, memanglah. Sampai sekarang pun saya belum masuk Islam, dia kata. Tetapi Islam yang masuk ke dalam hati saya. Faham? Saya tidak masuk Islam. Tapi Islam yang masuk dalam hati saya menyebabkan saya menerima Islam. Itu Ikrimah. Orang yang apa? Orang yang paling kuat menentang Islam. Biasanya orang yang paling kuat menentang agama ni Allah akan bagi hidayat tu. Biasanya orang yang paling kuat menentang itu yang Allah akan bagi hidayat. Okey? Nabi SAW berdoa, ya Allah pilihlah di antara dua Umar. Sebab Abu Jahal pun namanya Umar juga. Faham ni? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ni dia wajah dia berseri-seri. Bercahaya muka dia. Abu Lahab macam masa nak kenal. Sepupu kan? Abu Lahab. Bila Nabi sebarkan agama di pasar-pasar, ada orang di belakang. Jangan kamu ikut orang ini hina, orang ini sihir, orang ini macam-macam lah, bomo, dukun, sesat, apa macam-macam disebutlah di belakang dia. Dalam riwayat sebut apa? Orang yang berada di belakang Nabi itu wajahnya bercahaya-cahaya. Siapa dia? Abu Lahab. Jadi muka bercahaya pun belum tentu apa? Belum tentu masuk syurga. Faham ni? Yang bercahaya pun belum tentu masuk syurga, yang tak bercahaya lagi lah. Faham? Jadi Ikrimah dan juga siapa namanya? Perbezaan dengan Abu Jahal. Dengan Abu Lahab. Faham ni? Ikrimah sampai dia bergaduh dengan dia punya bapa kerana agama. Faham ni? Okey? Abu Jahal. Satu ada syair apa dia sebut? Idza kana hadha kafiru. Apa ingat Rafi? Idza kana hadha kafiru jaa dhammuhu bitabbat siyadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fil yawmi ithnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abd alladhi tula umruhu bi ahmadan masruran wa mata muwahidan. Syair apa? Syekh Syamsuddin bin Nasruddin ad-Dimashqi. Kita kata kalaulah, ini yang kita kata tentang capal Nabi tu. Faham? Daripada Syekh Yusuf ibn Ismail An-Nabahani juga. Idza kana hadza kafiru, kalaulah orang kafir ini jaa dhammahu bitabbat siyadahu fil jahimi mukhalladan, meninggal dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Jahal. Abu Talib apa pula? Abu Jahal masuk neraka selama-lamanya. Ata annahu fil yaumi itsnaini daiman. Tapi setiap kali hari Isnin Allah akan ringankan siksaan dia di dalam neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada. Sebab waktu Nabi lahir dia gembira dengan kelahiran Nabi. Itu saja dia punya amal, tak ada lain. Gembira dengan kelahiran Nabi, maka Allah ringankan siksaan Abu Jahal di dalam neraka. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umruhu bi ahmada masrura. Maka kamu bayangkanlah orang yang tula umruhu, yang sepanjang umurnya bi ahmadan, yang dia gembira dengan Rasulullah. Faham? Bukan Rabiul Awal saja dia gembira, tapi setiap saat dia gembira. Wa mata muwahidan, dan dia mati pun di dalam agama. Maka bagaimana ganjaran yang Allah akan berikan kepada dia. Abu Lahab, gembiranya dia dengan kelahiran Nabi sampai dia membebaskan hamba bernama Thuwaibah. Dalam Sahih Bukhari ada Thuwaibah. Faham? Dia membebaskan hamba tu, Thuwaibah tu. Okey? Bila dia, sebab apa namanya? Abu Jahal ni dia adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah. Faham? Dia adik-beradik. Okey? Jadi Thuwaibah ni bagi tahulah yang dia punya adik-beradik, dia punya apa? Dia punya abang kandung ni melahirkan seorang lelaki. Gembira Abu Jahal sampai dia bebaskan tu Thuwaibah. Dia gembira sebab apa? Kelahiran Nabi. Jadi tidak logik kalau ada orang yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi. Faham ni? Faham ah? Sangat tidak logik kan? Pak Abu Lahab pun gembira dengan kelahiran Nabi. Itu pun diringankan siksaannya daripada api neraka. Ini pula orang sambut apa? Kelahiran Nabi dia panas. Okey. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, dan dengan sebab dia masuk Islam, dia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan ataupun adunan roti. Sedangkan aku, wala'iyadzubillah, sesat, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Sebab tu kita doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Faham? Ya Allah,
La tuzigh qulubana. Ramai orang salah baca la tuzigh qulubana. Bukan huruf ain tu. Faham? La tuzigh. Huruf ghain. Faham? Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Itu kita kena doa banyak-banyak tu. Okey? Wahab lana min ladunka rahmatan. Faham ni? Okey? Boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mugarrabin, sedangkan aku akan disiksa dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Jadi ada berapa golongan di sini yang kita nampak dengan pandangan yang baik? 5. Budak-budak, orang tua, orang alim, orang jahil, orang kafir. 5 ni. Faham ni? Kita kena tengok semua sekali. Okey? Kalau tengok wanita, Rizki, begini, wow. Rizki. Apa doa tengok wanita? Mazlan. Ya, kalau kau selalu nampak wanita, apa yang kau selalu cakap? Subhanallah. Aikal? Macam biasalah kalau kau macam nampak Rozaima, macam kalau kau selalu video call dengan dia kan? Ya kan? Ya kan tak? Ya kan? Pusing live tu dengan dia je. Pusing. Kalau kau macam video call dengan Rozaima ke apakah? Apa yang keluar di lisanmu? Mana ada? Langsung tak dah? Si Ikram. Kalau kau video call dengan si Robin. Ikram. Kalau menampak wanita, kita kena doa apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Itu doa dia, faham? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah wanita. Fitnah nisa ni fitnah wanita lah. Faham ni? Tapi kalau kamu nampak perempuan tu solehah, faham? Aisyah, faham? Aisyah kan Min? Okay? Dia hafal tu Man. Okay? Nampak perempuan-perempuan yang solehah lah. Faham ni? Yang kalau kita nampak sejuk, mata memandang. Faham ni? Okay? Kita punya doa apa? Allahumma rzuqni mar'atan salihatan. Ni jom. Macam tulis tu. Oh, endah lah. Endah lah Ustaz. Sudah ajak ku amal. Wah. Allahumma rzuqni mar'atan salihatan. Ya Allah, rezekikanlah aku wanita yang solehah. Tapi kalau macam antum rakus, macam tak cukup satu, ubahlah tu. Allahumma rzuqni mar'atani salihatani. Wah, ya Allah, bagilah aku 2 wanita yang solehah. Faham ni? Tak cukup lagi bagi nanti akhir pengajian ni Ustaz bagi tahu. Ijazah. Nampak perempuan. Oi, ditulisnya. Main lah jantung Tapi kalau perempuan tengok antum, tak payah baca doa apa-apa. Tahu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab muka antum macam syaitan juga. Tak faham. Okey? Maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahawasanya orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Ada satu doa tu, kalau antum amal, orang yang benci nampak antum pun dia akan jadi sayang. Dia akan jadi suka. Faham? Orang yang benci nampak antum, dia akan jadi sayang. Apatah lagi orang yang memang sayang antum. Faham ni? Dia akan nampak sentiasa sayang. Doanya dalam surah antum carilah daripada Al-Fatihah tu sampai An-Nas. Ya, antum cari sendiri dia punya doa tu. Okey?
Ustaz mau bagi tahu surah apa? Apa dia punya ayat nih? Sebab antum ni bahaya. Faham? Antum selalu guna benda-benda ni, benda-benda apa? Ke tempat yang salah, kan? Iya, betul. Nak mula Ustaz bagi tahu, bahaya. Antum buat baca doa tu depan cermin kan? Baca doa tu. Tiup, bukan. Tiup. Faham? Baru sapu di muka. Doa lagi, sapu di muka. Doa lagi, sapu di muka. Lepas tu keluarlah. Faham? Itu amal supaya orang nampak wajah berseri-seri. Faham ni? Tapi kalau macam muka mu mazlan, macam susah mau di-repair ni. Faham? Pakai doa apa pun memang tak boleh ni. Faham ni? Entah mau amal kah supaya wajah berseri-seri? Mau kan tak? Entah pergi kedai hardware. beli kertas pasir. Yang paling kasar punya tu. Bukan yang paling halus, yang paling kasar punya tu. Faham? Boleh? Baru gosok. InsyaAllah berseri tu. Entah buat, baru Ustaz bagi amal tu. Maka sifat sabar, maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahawasanya orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Apa tanda kita mulia di sisi Allah? Kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia. Itu tanda kamu mulia di sisi Allah. Tapi kalau kamu memandang manusia dengan pandangan yang hina, bermakna pada ketika itu juga kamu telah hina pada pandangan Allah. Mudah saja. Okay? Pandangan Allah kepada kita bergantung kepada pandangan kita kepada makhluknya Allah. Itu saja. Kalau kita mandang manusia dengan pandangan kita dengan pandangan yang mulia. Dan ketika kita memandang manusia dengan pandangan yang hina, pada ketika itu kita sebenarnya telah hina pada pandangannya Allah. Hina pada pandangan manusia lebih utama daripada hina pada pandangan Allah. Jelas? Dan masalah ini tertakluk kepada al-khatimah, kesudahan daripada kehidupan seseorang. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Tak ada orang yang tahu dia punya akhir hidupnya macam mana. Faham ni? Maka bila engkau berfikir demikian, nescaya hatimu sentiasa akan takut dengan al-khatimah, sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain, walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah. Namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlaku perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang, kerana Allah berkuasa merubah hati-hati manusia. Dah nama pun hati. Dalam bahasa Arabnya apa? Qalbun. Qalbun ni maksudnya apa? Hati. Hati ni dalam bahasa Arab apa? Qalbun. Qalbun maksudnya apa? Sampai bodoh lah begitu. Faham? Qalbun ni maksudnya apa? Yang berbolak-balik. Yang terpusing-pusing. Itu makna qalab. Dalam bahasa Arab, qalab ni maksudnya yang berbolak-balik. Yang terpusing-pusing. Sebab tu hati ni dipanggil qalbun. Sebab senang apa? Senang berbolak-balik. Pagi ni dia cakap ini, petang dia cakap ini. Pagi ni dia benci orang tu, petang dia sudah sayang. Pagi ni dia sayang orang tu, petang dia sudah benci. Yang senang berbolak-balik. Sebab itu kita doa, ya mughalibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami yang berbolak-balik ni di atas satu jalan agama. Faham ni? Begitu. Nama pun qulub, galbun, yang berbolak-balik. Dan ia dapat memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki, dan ia berkuasa pula menyesatkan sesiapa sahaja yang dia kehendakinya. Adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, ri dan ujub. Tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Jadi satu hadis pun, kalau orang beriman, kalau orang yang memang takut dan memang cinta dengan Nabi, dia tak perlu banyak hadis. Dia perlu satu hadis yang sudah meyakinkan dia kepada apa yang Nabi sabdakan. Ini bukti cinta yang sebenar. Dalam satu syair sebab apa? Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Dia kata apa?
Dia kata kalau betul, lau kana hubbuka sadiqan, kalau betul cintamu kepada Rasulullah itu betul, la ata'tahu, nescaya engkau akan mentaatinya. Faham ni? Innal muhibba liman yuhibb. Karena sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang mencintai orang yang dia cinta, apa? Muti', dia akan ikut cakap orang yang dia cinta. Jadi kalau Nabi kata begitu, dia akan ikut. Nabi kata ini, dia kata dia pun akan ikut. Bila antum baca tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Yang ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang Ibnu Katsir dia sebut apa? Dia kata apa? Fahadhihi ayatul karimah. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita apa? Kalau seseorang tu dia cakap dia ikut Nabi, dia cakap dia sayang Nabi, dia cakap dia rindu Nabi, walaisa ala tariqatil Muhammadiyah, tetapi dia tidak berjalan di atas jalannya Nabi, fahuwa kadzib, bermakna dia telah berdusta atas nama Nabi. Dia cakap dia sayang Nabi, dia cakap dia umat Nabi, dia rindu Nabi, konok-konok, menangis-nangis, wah, nangis-nangis apa semua, faham ni? Tetapi apa? Tetapi jalannya tidak sama dengan jalan yang Nabi tempuhi. Kadzib, dia berdusta atas nama Nabi. Jelas ni? Tak kisahlah berapa banyak qasidah yang dihafal pun. Faham? Tetap kalau dia tidak ikut juga apa yang Nabi sabdakan, dia tetap tidak akan dikenali oleh Rasulullah di hari akhirat nanti. Faham ni? Okey? Nah, itu tafsir dalam Ibnu Katsir. Di mana Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau daripada seseorang lelaki yaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ceritakanlah kepada aku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut, yakni Khalid bin Ma'dan, lalu Mu'adz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti, tetapi akhirnya Mu'adz berhenti daripada tangisannya. Kemudian Mu'adz berkata radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Mu'adz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 7 malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu-pintu langit tersebut. Imam Ghazali mau cerita bagaimana proses amalan seseorang tu diangkat. Nanti kita akan nampak. Okey? Lalu naiklah malaikat apa tu? Hafazah. Okey? Hafazah tu maknanya apa? Malaikat hafazah ni boleh makna jaga, boleh makna pelihara. Okey? Boleh makna bawa pun boleh juga. Tapi tak berapa tepat, tapi bolehlah dengan makna bawa, jaga. Membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya mulai daripada pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai nur, Masya Allah, bagaikan cahaya matahari. Okey, sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, nampak? Checkpoint yang pertama. Okey, amal kita sudah naik checkpoint yang pertama. Mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah, pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Maksudnya apa? Malaikat penjaga langit tu akan bagi tahu kepada malaikat hafazah, ambil balik amal orang ni, campakkan, lemparkan di muka dia. Dengar? Akulah malaikat penjaga ghibah. Malaikat mengumpat. Bukan malaikat tu mengumpat, malaikat jaga orang-orang yang mengumpat.
Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Jadi peringkat pertama tu, checkpoint ghibah nama dia. Faham? Checkpoint ghibah. Pos ghibah nama dia. Checkpoint mengumpat. Langit pertama ni, checkpoint untuk orang mengumpat. Jadi kalau sepanjang amal kita ni, dia sepanjang hari ya, daripada pagi sampai ke malam. Faham ni? Pagi sampai ke malam, maka akan diangkat checkpoint pertama. Ada tak sehari itu kita mengumpat? Kalau ada, yang pertama pun tak lepas. Faham ni? Okey. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Dia panjang sikit ni. Okey? Sebab sampai langit ketujuh ni. Faham eh? Dia panjang sikit. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama. Malaikat apa yang berjaya? Malaikat hafazah. Faham? Malaikat hafazah yang membawa amal ni. Faham? Okey? Berjaya sudah limpas yang pertama. Maknanya orang yang diangkat amalnya itu tidak mengumpat. Okey? Kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Wal'iyadu. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu malaikat penjaga langit kedua itu berkata, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia." Faham ni? Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Jadi yang pertama pos ghibah. Faham? Checkpoint ghibah. Checkpoint yang kedua apa? Dia niat untuk dapat keuntungan dunia. Faham? Maknanya dia niat untuk mendapatkan pujian ataupun penghormatan manusia. Dunia lah tu. Okay? Bukan kerana Allah. Selain daripada itu, ia juga membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga Maknanya apa? Dia takabur. Yang pertama ghibah, yang kedua takabur. Faham? Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan juga puasa. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua. Selamat dia daripada apa? Ghibah dan juga hubbud dunia dan juga takabur. Sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, "Berhenti kamu di sini." Okey? Dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabur melintasiku. Yang kedua tadi hubbud dunia. Okay? Yang ketiga takabur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya di dalam majlis orang ramai. Faham? Maksudnya dia ni suka memperlihatkan amal kepada orang. Bahasa lainnya apa? Riya. Okey? Riya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelipan. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Sehingga malaikat hafazah itu berjaya membawa amalan tersebut sampai langit yang keempat. Jadi limpah sudah yang 2-3 tu. 1, 2, 3 tu. Lalu berkata oleh malaikat penjaga langit yang keempat kepada malaikat hafazah, "Berhentilah kamu di sini dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya." Okey, nampak? Yang pertama, kedua, ketiga suruh lempar di muka saja. Ini disuruh lempar di muka, di belakang dan di perutnya. Okey? Akulah malaikat ujub.
Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Sebab tu kalau kita duduk majlis ilmu, dapat belajar ilmu, dapat zikir pada waktu tahajud, dapat sembahyang tahajud, jangan bangga dulu. Faham? Sebab apa? Sebab semua amal tu bukan hasil daripada kekuatan kita. Hasil daripada taufik daripada Allah. Kalau bukan taufik daripada Allah, Syaril, mau kelipkan mata ni kita pun kita tak mampu. Faham? Mau kelip mata kita ni pun kita tak kan? Kenapa kita mampu kelip mata? Sebab kekuatan daripada Allah. Faham ni? Jadi kalau kita tahu semua ni datang daripada Allah, tak akan ada orang yang bangga dengan amalnya. Sebab dia tahu yang dia punya tu hanyalah hanya pinjaman saja. Faham? Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba sehingga mereka berjaya membawanya sampai ke pintu langit yang kelima. Lepas dia sampai tingkat keempat. Seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar disambut ke rumah suaminya. Maksudnya amalannya itu apa? Berseri? Macam pengantin kan berseri-seri. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhenti kamu. Ustub. Ustub tak kalau bahasa Bajo? Ustub. Stop kan ustub. Apa? Dahagi. Ini kan ustub. Kan kamu selalu kan iskul. Kan iskul apa lagi? Kan kamu selalu kan iskul kan? Kan? Iskul, istadi. Apa lagi? Nah, istub boleh juga tu. Kemudian ke rumah suaminya. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, dagikah? Kata malaikat langit yang kelima, pinggakah? Apa pinggak? Dari mana kah? Kebetulan kan? Mau pergi mana kau tu? Pinggak karang. Okay? Jadi malaikat tu kata apa? Binsana kitam. Maksudnya apa? Yalah maksudnya kan, ditanya saudara kita ni. Yang pertama, kedua ketiga kan enggak ditanya kan? Terus ada sampai kelima ditanya binsana kitam. Ya? Berhenti kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah ia di atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Ya, akulah malaikat hasad, dengki. Ya? Ia sangat husud kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Dia nak mau orang lain tu beramal macam dia nak mau orang lain tu alim macam dia. Faham? Kalau orang tanya dia akan sembunyikan ilmunya supaya orang lain tidak tahu ilmu yang dia ada. Ini husud nama dia. Okay? Ia husud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam berbuat ibadat dan ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang husud ini melintasiku. Okay? Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Baginya cahaya seperti cahaya bulan purnama. Kalau tadi seperti mana bintang siang, ini bulan bercahaya. Okay? Daripada sembahyangnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, jihadnya dan puasanya. Malaikat hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, berhenti. Okay? Berhentilah kamu dan pukulkan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Okay? Yang terkena bala dan kesusahan, bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat. Akulah malaikat rahmat. Rahmat ni maksud apa? Kasih sayang. Lawan bagi kasih sayang apa? Benci. Maksudnya dia benci. Dia ada perasaan benci dengan orang. Okay? Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasiku. Yang pertama, langit pertama tadi apa? Ghibah. Langit kedua tadi apa? Kira macam takabur. Langit ketiga tadi apa? Riya. Langit keempat tadi apa? Ujub. Langit kelima tadi apa? Hasad. Yang keenam? Rahmat. Ataupun dia tidak berkasih
Benci itu tadi. Okey, ni yang last. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara'. Wah, bukan alang-alang ni wah. Orang wara' pun terkena. Baginya bunyi. Okey, bunyi-bunyi zikir seperti bunyi lebah. Kalau dia berzikir bunyinya macam bunyi lebah. Maknanya dia lebah ni kalau dia bergerak, dia akan bergerak dalam jangka masa yang panjang dan start daripada dia bergerak sampai dia hinggap dia akan terus berbunyi. Maksudnya apa? Maksudnya daripada hidupnya sampai matinya akan berbunyi. Macam itulah orang ni. Daripada hidupnya sampai matinya sentiasa berzikir. Kita tengok nanti apa kesudahannya. Seperti bunyi lebah dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Lagilah matahari terus. Tadi bintang, lepas tu bulan, ini matahari terus. Okey? Dan naik bersama dengan amalan itu 3,000 malaikat. Wah, 30,000 malaikat yang iring dia punya amalan tu. Faham? Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya. Nampak? Kalau tadi hanya pukul muka. Lepas tu yang kedua pukul muka, belakang dan juga perut. Lepas tu muka, belakang, perut dan juga tengkuk. Ini di seluruh anggota badannya. Walaupun diiring dengan 3,000 malaikat. Okay? Dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikrun. Okay? Zikrun di sini bermakna apa? Mencari sebutan, yaitu ingatlah ni, okay? Seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Faham ni? Sum'ah. Okay? Dia suka dengar orang puji dia. Dia suka dengar orang sebut-sebut dia. Sum'ah lah tu. Okay? Aku akan menghalang amalan orang yang riak dari sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan kerana mencari keredaan Allah, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak ini melintasiku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riak. Jadi malaikat yang ketujuh ni malaikat ikhlas nama dia, yang akan menghalang amal-amal yang sum'ah, riak daripada tembus daripada langit ketujuh ini. Ada lagi. Okay, tak cukup dengan itu. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seorang hamba. Ini tak tahu macam mana pula amalnya ni. Okay? Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlakul karimah, banyak berdiam. Wah. Nabi kata man somata naja. Siapa yang diam dia akan kita tengok selamat ke dia tidak? Selamat ataupun bin sanak. Daripada perkara yang tidak berguna dan banyak berzikir. Jangan salah baca, banyak berzakar. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit. Nampak? Dan malaikat yang pertama pun iring juga. Malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat pun iring juga dia punya amalan. Faham ni? Mau jadi begitu? Mau. Kita tengok nanti apa kesudahanmu. Tetapi langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Okay? Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan si mazlan tadi, okay? Dan kebaikan amal tersebut. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Sabar ya mazlan. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Faham? Lalu para malaikat tadi berkata, ke atas laknatmu dan juga laknat kami. Maksudnya ke atas kamu laknat Allah, dan juga ke atas kamu juga kami punya laknat. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya.
Faham ni? Mana setiap langit ni sampailah depan Allah. Allah ni nilai amalan. Sebab itu puasa, amalan puasa ni Allah sendiri yang bagi ganjaran. Faham? Sebab malaikat tak tahu isi hati orang yang berpuasa tu. Kalau solat, zakat, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk cek hati manusia. Cek dia punya solat macam mana, cek dia punya zakat macam mana, cek dia punya haji macam mana. Ada malaikat-malaikat yang tertentu yang khusus ditentukan oleh Allah. Tapi puasa tak ada, Allah sendiri yang nilai. Faham ni? Sebab tu malaikat tak tahu, tapi suatu Allah kata wa ana ajzibi, hanya aku yang layak untuk beri ganjaran kepada puasa tersebut. Okey? Jadi kalau ikut tujuh-tujuh ni agak-agak amal kita lepas tidak? Faham? Yang pertama pun tak lepas Syaril. Faham ni? Kenapa ketawa? Ha? Siapa kau olok? Ha? Stoko si Robin. Mendengar sabdaan Rasulullah ini lalu Mu'adz menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Mu'adz, hamba Allah yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasulullah menjawab, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit Jadi apa maksud Nabi itu? Nanti kita habiskan dulu. Wahai Mu'adz, jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Maknanya golongan ulama. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atasmu mereka. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlismu, nanti orang ramai akan takut kepadamu dan kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Ini hukumnya haram. Dalam surah Al-Hujurat ada sebut. Kalau macam kita duduk 3 orang, kita sembang-sembang 3 orang, tiba-tiba kita berbisik dengan orang sebelah. Orang sebelah tak tahu, hukumnya haram. Walaupun kita nak umpat orang sebelah, tapi dia akan terasa dengan perbuatan kita. Hukumnya haram. Faham? Dalam surah Al-Hujurat ada sebutkan. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Faham ni? Okey, balik pergi atas tadi. Nabi kata apa kepada Mu'adz? Nabi kata, ikutilah aku walau hanya dengan sedikit. Ada seorang sahabat yang apa namanya? Yang banyak buat maksiat. Minum arak. Dia minum arak. Ditangkap oleh sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, menangkap, bawa pergi Rasulullah. Nabi kata lepaskan. Dia pun bertaubat. Lepas dia taubat, dia minum lagi arak. Jadi sahabat ni pun geram lah kan. Dia pergi tangkap lagi, bawa lagi jumpa Nabi. Nabi lepaskan. Sebab dia bertaubat. Lepas tu dia bertaubat, dia minum arak lagi. Jadi sahabat-sahabat pun marahlah sebab dia macam main-mainkan taubat. Faham? Jadi sahabat-sahabat ni macam-macam lah kutuk dia. Macam-macam cakap dia ni pemaksiat lah, dia ni kufur lah sebab ingkar arahan Nabi. Tengok apa kata Nabi. Nabi kata, jangan kamu hukum dia kerana dia cinta Allah dan Rasulnya. Itu siapa Nabi kata. Jangan hukum dia kerana dia cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman. Dan seseorang itu akan dibangkitkan di hari akhirat nanti bersama-sama dengan orang yang dia sayangi, orang yang dia cinta. Walaupun dia pemaksiat, tapi kalau dia cinta Allah dan Rasulnya, peluang dia untuk dibangkitkan sama-sama dengan Nabi sangat tinggi. Faham? Ayo. Begitu Nabi mau ajar kita cara melihat orang. Faham? Maksudnya lihatlah orang dengan penuh kemuliaan dan kebaikan. Semua orang berpeluang untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi. Dan jangan engkau carikan pecah belah akan manusia. Faham? Ni suka memecah belahkan umat. Maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka. Orang yang suka pecah belahkan umat, maka daging-dagingnya akan dipecah-pecah pula oleh anjing-anjing api neraka nanti. Faham ni? Nanti Nabi kata khawarij tu. Faham? Khawarij. Pada hari kiamat nanti, Allah telah berfirman, wan nasyitati nashta. Demi yang mencari-cari akan cari, karena demi yang memecah-mecahkan isi kulit orang. Itu anjing-anjingnya tu. Okey. Ini berapa sudah?
Wallahu a'lam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Okey, insyaallah. Kita masih masuk dalam bab tawakal kan? قال رجل لمنصور الحلاجي قال رجل limansurinil hallaji. قال رجل لمنصور الحلاجي أوصيني فقال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتها. Okey. Jadi ada seseorang nih, dia minta wasiat kepada Mansur Al-Hallaj. Okey. Ini juga di antara sunnah. Kita minta nasihat daripada orang. Okey, sama ada kita kata ausini, wasiatkan kepada saya, ataupun nasihatkan saya. Faham? Ataupun macam bahasa kita targhib dulu aku. Faham? Itu pun boleh. Faham? Targhib dulu aku. Dia kata apa? Dia kata fagal hiya nafsuk, aku wasiatkan kepadamu nafsumu sendiri. Illam tusgilha syagalatka. Kalau kamu tidak menundukkan nafsu kamu, maka nafsu pula akan menundukkan kamu. Itu wasiatnya. Faham? Wasiatku apa? Wasiatku supaya kamu jaga kamu punya nafsu. Kalau kamu tidak menundukkan nafsumu, maka nafsumu pula akan menundukkan dirimu. InsyaAllah. فينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال بأعمال الخير حتى لا تشتغل بأعمال الخير حتى لا تشتغل نفسه حتى لا تشتغل نفسه بهواها. Okey. Maka dianjurkan bagi setiap orang, likulli ahadin. Nampak Biasanya disebut di sini fayambaghi li talibil ilmi, fayambaghi li talibil ilmi, fayambaghi li talibil ilmi. Faham? Sebelum-sebelum ini kan kita belajar kan? Dan hendaklah penuntut ilmu itu, dan hendaklah penuntut ilmu itu, dan hendaklah penuntut ilmu. Tapi dalam bab ni tak ada. Terus dia kata fayambaghi likulli ahadin. Maknanya penuntut ilmu kah? Hendak penuntut ilmu kah? Semua termasuk di sini. Faham? Apa dia kata? Ayyushghila nafsahu bi'amalil khairi. Hendaklah dia sentiasa berusaha untuk melawan nafsunya dengan cara a'malil khairi, dengan banyakkan beramal-amal soleh. Sampai bila? Hatta la tashtagila nafsuhu bihawaha. Sampailah tidak ada peluang lagi dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Faham ni? Beramal sampai bila? Sampai hawa nafsunya, sampai dia tidak ada kekuatan sudah, sampai dia tidak ada nafsu sudah untuk mengikuti nafsunya. Mau mualim ajarkan cara untuk buang nafsu? Mau tak tidak? Mau buang nafsu? Mana boleh. Nafsu ni tak boleh dibuang. Nafsu ni hanya boleh dididik, tak boleh dibuang. Faham? Nafsu tidak boleh dibuang, hanya boleh dididik. Faham ni? Wa nafsi wa ma sawaha. Dah nama pun nafas kan? Nafas, nyawa itulah nafsu. Faham ni? Kalau mau buang nafsu senang saja, bunuh diri lah. InsyaAllah. Wala yahtammal aqilu li amri dunya li'anna al-hamma wal hazana la yuraddu musibatan wala yanfa'u bal yadurru yudirrul qalba wal akla wal badana wa yukhillu bi a'malil khairi. Okey. Wala yahtammal agil li amri dunya. Tidak sepatutnya orang yang berakal itu disibukkan, dirungsingkan, dirisaukan oleh urusan dunia. Sebab itu kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata apa?
hammud dunya zulmatun fi galbi wa hammul akhirah nurun fi galbi. Dia kata sakit kepala fikir tentang urusan dunia, zulmatun fi galbi, akan menggelapkan hati. Wa hammul akhirah, dan sakit kepala fikir tentang nasib di hari akhirat, nurun fi galbi, akan mencahayakan menerangkan hati. Okey. Li'annal hamma wal hazan la yuraddu musibatan. Kerana susah, gelisah, rungsing di sini tidak akan dapat menolak musibah. Kamu rungsing macam mana pun, musibah itu tidak akanlah, bahkan bertambah lagi antum punya musibah kalau fikir hal dunia. Okey? Wala yanfa, dan tidak juga memberi manfaat. Bal yudirru galba, bahkan akan membahayakan hati, memudaratkan hati. Okey? Wal agala wal badan, bukan setakat hati yang akan binasa, rosak, akal pun rosak, badan pun rosak. Wa yukhillu bi'amal khair, dan dia akan merosakkan amal kebaikan kita. Insyaallah. Wa yahtamma li amril akhirati li'annahu yanfa'u. Jadi kalau kita tidak mau fikir urusan dunia, kita mau fikir urusan apa? Urusan akhirat. Wa yahtammu li amil akhirah, hendaklah kamu sentiasa fikir, alihkan pemerhatianmu kepada urusan akhirat. Li'annahu yanfa', kerana inilah yang akan beri manfaat. Bukan setakat akhiratmu akan dapat manfaat, duniamu juga akan dapat manfaat. Insyaallah. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam, inna minadh dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hammul ma'ishata, illa hammul ma'ishati. فالمراد منه قدر هم. Betul lah. Falmuradu minhu qadru hammin. Falmuradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi wa la yushghila al-qalba shughlan. Yukhillu bi ihdari al-qalbi fi as-salati. Fa inna dhalika qadra min al-hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Okey, amin terjemah. Sesungguhnya ada beberapa dosa yang tidak dihapuskan kecuali kebimbangan hati mengenai kehidupan keluarga. Adalah bermaksud kadar kebimbangan yang tidak merosakkan kehadirannya ketika sembahyang, kerana kadar kebimbangan dan tujuan tersebut adalah sebahagian daripada amalan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya di antara amal-amal yang soleh itu juga fikir tentang rezeki keluarga. Apa yang mau dimakan oleh keluarga kita nanti? Apa yang mau itu? Apa yang ini? Fikir tentang urusan keluarga, dia tidak akan merosakkan amal akhirat. Bahkan itulah amal akhirat. Faham? InsyaAllah. Wala budda li talibul ilmi min taqlilil alaiki dunyawiyyati biqadril wus'i. ولهذا اختيار الغربة ولا بد لطالب العلم. Okey. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية. Penuntut ilmu harus apa? Harus meminimumkan, mengurangkan aktiviti kurangkan aktiviti dunia. Kalau betul antum penuntut ilmu, biqadril wus'i, sesuai dengan kemampuannya. Okey, walihada ikhtarul, kerana ramai pelajar ni yang suka kepada apa ghurba di situ? Kerana banyak pelajar ini yang suka kepada hal-hal keduniaan. Faham? Orang-orang muda zaman sekarang kan banyak kan benda-benda yang mempengaruhi dunia kita sekarang ni. PUBG-nya, ML-nya, ikan pelaganya, apa lagi? Cepat sebut. PS5-nya. Apa lagi? Aikal. Apa? Anime-nya. Bagus, pandai. Apa lagi? TikTok-nya. Lagi apa? WhatsApp-nya. Lagi? Facebook-nya. Lagi? YouTube-nya. Lagi? Saiful? Apa? Mesti lain, tak boleh sama. Cepat. Sudah tadi FB, si Jul.
Siapa? Nama bapak tu. Oh, nama bapakmu? Mazlan. Apa? Perempuan-perempuannya. Paham? Ikram. Cepat. Ikram. Yang benda-benda yang banyak merosakkan orang-orang muda zaman sekarang. Apa? Futsal nak merosakkan pun. Futsal tu kesihatan. Faham ni? Dia nak merosakkan. Cepat, Ikram. Selagi tak cakap, selagi tu kita nak terus ni. Cepat. Melepaknya. Siapa namanya? Izwan. Nonton drama. Okey, faham ni? Apa yang keluar di mulut tu datang daripada hati. Jadi yang datang daripada hati tu ialah yang selalu antum buat. Itulah yang antum sebut. Faham? Rupanya suka tengok drama. Faham? Okey? Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaggati wan nasabi fi safarin na'allumi kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safarin na'allumi wa lam yungal anhu dhalika fi ghairihi min al-asfari lagina min safarina hadha nasaban. Itu di dalam surah Al-Kahfi kan? Jangan hasad min. Wala budda li talibil ilmi, maka hendaklah pelajar itu harus apa? Min tahammulil masyaggah. Hendaklah dia apa? Bersedia untuk menanggung susah payah. Okey? Fi safarin na'allumi, di dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu. Okey? Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safarin na'allumi, seperti mana apa? Seperti mana kisahnya Nabi Musa di tengah-tengah perjalanannya ketika belajar dengan siapa? Nabi Khidir. Sudah jumpa? Apa komen tadi? Komen mana tadi? Apa tadi maksudnya? Enggak, apa? Lupa sudah. Dia main ketuk geleng sama ketuk pintu. Oh, dia main ketuk geleng. Tadi pula Casey Mazlan main geleng pula. Faham? Tak ada Nabi Khidir main geleng, Faham ni? Okey? Benar-benar saya dapati susah payah dalam perjalananku ini. Ini apa yang kata Nabi Musa. Padahal keluhan seperti itu tidak pernah terjadi pun di dalam pelbagai perjalanan Nabi Musa yang lain. Insyaallah. Berapa? Liyu'lama anna safaran na'allumi la yakhlu 'anil na'bi li'anna talabal ilmi amrun 'azimun wa huwa afdalu minal ghazawati 'inda aktsaril ulama'i wal ajru 'ala qadrin na'bi wan nasabi. Okey? Sekadar pemakluman, dia kata liya'luma, sekadar pemakluman antum anna safaran na'allumi la yakhlu 'anil na'ab. Okey? Untuk makluman antum, untuk perhatian antum semua, dah namanya menuntut ilmu, tak akan lepas daripada kesusahan. Faham? Tidak akan lepas daripada memang susah. Faham ni? Lagi-lagi datang kelas mengantuk. Faham ni Kevin? Faham? Muka pun macam apa? Macam kurang cas. Lianna talabul ilmi amrun. Kenapa susah? Sebab ini merupakan pekerjaan yang sangat agung. Okey? Yang menurut pendapat ulama, kebanyakan ulama, afdalu min ghazawati. Nampak? Lebih unggul dibandingkan daripada nampak apa perkataan Arabnya? Afdalu min ghazawati. Jama'. Menuntut ilmu ni lebih afdal daripada kamu berperang di dalam banyak peperangan. Bukan satu peperangan, banyak peperangan. Inda aksar ulama, di sisi kebanyakan ulama. Wal ajru ala qadrin na'bi wan nasabi. Dan besarnya pahala menuntut ilmu itu sesuai dengan susah payahnya antum yang antum hadapi dalam menuntut ilmu tersebut. Insyaallah. Faman sabara ala dhalika wajada lazzatal ilmi tafuqu sa'ira alladhatid dunya. Okey.
Allahumma razukna, amin. Allahumma razukna ladzatal ilm. Faman sabara ala dhalika, wajada ladzata. dhalika apa tu? Ta'abi ke atau na'abi? Ta'abi kan? Kau penatan tu kan? Imran, kitab antum surah apa? Faman sabara ala dhalika apa? Wajada. Okey, mana yang betul dah ta'ab ni penat. Faman sabara ala dhalika ta'abi wajada ladzatal ilmi tafugu ladzatid dunya. Barang siapa yang sabar, faham? Tabah, ridha, okey? Dalam apa? Menghadapi kesusahan menuntut ilmu tersebut, wajada ladzatal ilmi. Maka dia akan mendapati kelazatan dan kelazatan ilmu ini tafugu ladzatid dunya, melebihi kelazatan dunia. Insyaallah. Walihada ولهذا كان محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إذا سهر الليالي إن حل لهم in halat lahu إن حل له المشكلات يقول أين أبناء الملوك من هذه اللذات وينبغي للطالب Okey. Walihada kana Muhammad bin Hasan idza sahira. Muhammad bin Hasan ni apabila dia sahiral layali, dia berjaga malam, tak tidur, wan halat lahul muskilat, dan terbuai. Wan halat maknanya dia sedang apa namanya Mail? Bukan munajaah, sedang menyelesaikan beberapa masalah laki masalah fiqh ke masalah apa kan? Yaqul aina abnaul muluk min hadhihi ladzat? Di manakah letaknya kelazatan putra-putra raja jika dibanding dengan kelazatan yang aku rasakan ini? Putra raja yang duduk dalam istana, kemewahan dunia, faham ni? Dengan katil yang empuk pada waktu malam, dengan cuaca aircon yang sedap, faham ni? Sedap kan tidur gitu kan? Dia kata apa? Di mana kelazatannya mau dibandingkan dengan kelazatanku sekarang yang menuntut ilmu dalam keadaan rungsingkan aku punya fikiran untuk menyelesaikan masalah itu lebih sedap dia. Bagi dia itu lebih sedap daripada baring, kemudian duduk dalam aircon, kemudian di atas katil yang empuk. Kalau kita itu lebih nikmat, tapi ulama tidak. Itu sedikit pun tak rasa nikmat. Nikmatnya mereka bila mana mereka berjaya menyelesaikan, memecahkan masalah ilmu tersebut daripada pelbagai dalil-dalil yang lain. Itulah kenikmatan ilmu. Mungkin antum tak rasa sekarang ni. Faham? Mungkin sekarang antum belum. Tapi kalau ada orang kalau antum sudah sambung belajar lebih jauh, faham ni? Tiba-tiba ada orang tanya kepada antum satu soalan dan antum boleh jawab soalan tersebut dengan jawapan yang apa dipanggil ni? Yang pelbagai dan memudahkan orang yang bertanya tu. Itu kenikmatan untuk diri antum sebenarnya. Faham? Itu antum belum rasa lah sekarang, tapi insya-Allah akan rasa. Okey? Insya-Allah. وينبغي للطالب العلم ألا يشتغل بشيء آخر غير العلم. Okey. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhar ghair ilmi. Hendaklah penuntut ilmu itu, Imran, tidak terpedaya, tidak dipengaruhi dengan sesuatu apapun selain daripada jangan terpengaruh dengan TikTok dengan TikTok bagus rupanya ya kalau antum download. Kan? Rupanya muallim ingat TikTok ni hanya untuk orang menari-nari je. Rupanya tidak. Rupanya ada banyak dia punya manfaat di situ daripada Instagram kan? Gitu. Okey? Habis bergantung kepada bergantung kepada niat antum lah. Okey? Rofi mesti ada nih. Tidak ada? Siapa ada? Izun ada? Apa isinya situ? Dia macam Instagram je lah. Tapi Ya. itu lagi video lagi Banyak lah dia. detail lah, edit senang. Oh. Nanti kita download sama-sama. Sebab projek bagi tahu manfaat untuk sebarkan dakwah di situ lebih besar.
berbanding Instagram. Oh, Izwan ya. Masya Allah. Tapi boleh kita tengok. Okay? Jadi jangan terpedaya dengan sesuatu apapun selain ilmu. Okay? Wala yu'ridu 'anil fiqhi, dan tidak berpaling daripada ilmu fiqh. Insyaallah. Qala Muhammadun rahimahullahu ta'ala inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Faman arada Ayyatruka ilmana hadha sa'atan ilmana hadha sa'atan falyatrukuhu as-sa'atu. Okey, antuk sudah mualim. Sesungguhnya pekerjaan kami, dia kata apa? Muhammad bin Hasan dia beritahu apa? Sesungguhnya pekerjaan kami ini, maknanya pekerjaan apa tu? Belajar. Okey, itulah pekerjaan. Minal mahdi ilal lahdi, bermula daripada buayan sampai ke liang lahat. Dia kata apa? Faman arada ayatruka ilmana hadha sa'atan falyatrukuhu sa'ah. Barang siapa yang meninggalkan ilmu kami ini sekarang ini, maka apa? Maka dia akan ditinggalkan oleh zaman. Maksudnya zaman akan membelakangi dia sebab dia membelakangi ilmu. Sebab untuk dapatkan zaman hadapan perlu kepada ilmu. Jadi kalau dia tidak berilmu, dia akan ditinggalkan oleh zaman. Faham? Wallahu a'lam. Ngantuk pula ni. Kejap. Teruskan. Habiskan sampai masuk bab baru ni. Soal 8. Habiskan sekali. Wadakhala faqihu wa huwa Ibrahim bin al-Jarrah rahimahullahu ta'ala ala Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi. Faqala Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala lahu ramyul jimari rakiban afdalu amma rajilan falam ya'rif al-jawaba fa'ajaba bi nafsihi wa huwa anna ar-ramya mashiyan ahabbu fi al-awwalina wa hakadha yanbaghi li faqihi ay yastaghila bihi fi jami'il awqatihi fajina idhi yujidu ladzata 'azimata. Okey, bas. Ada seorang ahli fiqh yang namanya siapa? Ibrahim bin Jarrah. Okey. Dia datang menziarahi Syekh Abu Yusuf yang tengah sakit menjelang wafat. Lalu atas kehendak sendiri Abu Yusuf pun bertanya kepada dia, Ayul afdal? Mana satu yang lebih afdal? Ramyul jimari rakiban am rajilan? Adakah melontar jamrah menaiki kenderaan ataupun melontar jamrah dengan berjalan? Dia tanya berkali-kali tidak dijawab. Akhirnya dia jawab apa? Fa'ajaba bi nafsi wa huwa anna ramya masyan ahabbu fil awwalin. Maka dijawabnya sendiri bahawa melontar jamrah sambil berjalan kaki itu lebih disukai untuk dua jumrah yang awal. Maksudnya apa? Maksudnya ada masyaggah di situ, ada susah payah, itu lebih afdal. Wa hakadha yanbaghi lil faqihi ay yashtagila bihi fi jami' awqatihi. Fa hina idzin yajidu ladzatan 'azimatan fi dzalika. Demikian pula dianjurkan kepada ahli fiqh yang belajar ilmu fiqh agar sentiasa menekuni ilmunya itu sepanjang antum sudah habis belajar, sudah menjadi pakar rujuk orang, tak semestinya di situ syah antum belajar. Faham? Jangan biarkan kita antum terbiar di situ. Rujuk dan sentiasa rujuk ulang kaji. Okay? Kalau rasa macam lupa sudah, ambil rujuk balik. Faham ni? Itu cara dia. Setelah kerana di situlah dia akan menemukan kelazatan ilmu yang sangat agung. Wa qila ruwiya Muhammad bin Hasan fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naz'i faqala kuntu muta'ammiran fi mas'alatin min masail mukatabi falam ash'ur bi khuruji ruhi. Dia kata apa? Dia kata ada cerita bahawa pernah seseorang ini dia mimpi bertemu Syekh Muhammad bin moga-moga Allah juga berikan kepada kita rezeki untuk bermimpi dengan Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Setelah wafatnya, kemudian orang itu bertanya, bagaimana tuan rasakan pada saat naza? Sakaratul? Jawab beliau apa?
Di saat itu pun saya masih berfikir tentang masalah fiqh juga. Okey? Sehingga tidak merasakan nyawaku sedang dicabut tu Izwan. Faham? Kita mungkin time dicabut nyawa, ya Allah, akaun TikTokku, ya Allah. Faham? Faham ni? Ini ditanya Syekh Muhammad ibn al-Hasan sampai dia tak rasa dia punya apa? Dia punya rasa sakit mautnya tu dicabut. Sebab apa? Waktu dicabut pun masih fikir masalah fiqh orang. Wah, ini hebat ni. Faham ni? InsyaAllah. وقيل أنه قال في آخره عمره شغلني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم وإنما قال ذلك تواضعا. Okey. Cerita lain juga mengatakan bahawa di akhir usia Syekh Muhammad ibn al-Hasan berkata apa? Permasalahan budak mukatab. Apa tu budak mukatab? Apa yang dijanjikan merdeka bila dibayar harga yang ditetapkan. Bukan dibayar harga itu kan? Mukatab ni hamba yang dijanjikan untuk dibebaskan sekiranya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tuannya itu terlaksana. Tak semestinya dengan harga. Faham? Dengan syarat-syarat juga. Antum nak tengok Harry Potter kah? Pernah. Siapa namanya yang Dobby? Dobby siapa? Dobby kan yang ada macam kecil-kecil tu. Yang panjang telinganya tu. Yang dia suka dengan si Harry Potter tu. Si Dobby kan nama dia kan? Antum tengok anda ni? Tengok. Ha? Haikal, kau kan peminat. Yang apa? Yang dia dibebaskan sebab dia cek di pocketnya tiba-tiba ada stokin. Padahal Harry Potter yang kasih masuk. Antum ni semua tak tahu. Itu cerita goblin lain tu. Okey? Atau nanti Ustaz lupa Ustaz ada di CD yang keberapa. Okey? Maksudnya dia si Dobby tu tengok, ada pula ni apa? Stokin. Dia ingat dia punya penjahat ni, bapak si Anu ni. Siapa yang rambut putih kawan si Harry Potter yang dia punya musuh ni? Antum ingat kah? Yang Slytherin punya anu tu. Yang tokoh Slytherin yang penjahat tu. Bukan yang hitam. Kau ni semua menyeleweng. Dalam agama menyeleweng, dalam dunia pun menyeleweng. Yang handsome sikit tu muka dia tu, yang Slytherin tu. Ingat kan masa awal-awal Harry Potter tu kan, datang ada di kacau tu kan? Dia punya bapak tu. Yang ketua Slytherin tu kan? Kan tu ada 4 mazhab situ. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff dengan siapa satu lagi? Ravenclaw. Ada 4 tu kan? Antum malim ingat juga ni, malim minat Harry Potter ni. Kan 4 tu kan? Jadi yang Slytherin tu dia punya ketua bapak dia tu. Bapaknya ada belah satu hamba yang bernama Dobby ni. Dobby ke apakah? Dolby ke apakah? Lupa sudah. Jadi bilang tuannya ni, dia akan bebas kalau tuannya tu bagi hadiah. Tuannya tu memang jahat, memang tak akan bagi hadiah pun sampai kiamat. Faham? Tapi itu dia punya Syah? Dobby. Ya, siapa tu? Siapa? Perempuan? Masya-Allah. Ya, Draco Malfoy. Itu Malfoy kan Malfoy. Draco Malfoy. Okey, itu kan musuh si Harry Potter kan? Jadi dia punya bapak tu. Faham? Bapak dia tu. Jadi bapak dia tu memang ada hamba simpan si Dobby ni sebagai hamba. Faham? Memang dia punya hamba suruhan lah si Dobby. Dobby ni memang kuasanya hebat. Dia walaupun dia hamba tapi kuasanya dia boleh hilang kita begitu je. Okey? Macam Dajjal lah ni. Faham? Jadi bilang tuannya ni dia akan bebas kalau apa? Tuannya ni kata dia akan bebas kalau tuannya bagi hadiah. Tuannya ni memang tak akan bagi hadiah pun sampai kiamat. Tapi si Harry Potter yang letakkan stokin hadiah di baju si Dobby tu. Faham? Jadi bila dia cek ada hadiah, dia pun bebas. Ini dalam bab masalah mukatab lah ni. Sama lah tu. Orang yang belajar ni dia bukan sekadar memerhati bodoh-bodoh gitu saja. Oh, habis tangan. Bukan. Dia akan kaitkan dengan masalah-masalah agama juga. Mukatab kayak itu ini, faham ni? Jadi itu di dalam bab mukatab dipanggil. Maknanya kalau tuannya membebaskan hamba tu dengan beberapa syarat, sama ada dengan harga bayaran ataupun dengan syarat-syarat yang tertentu. Misalnya kalau tuannya kata, kalau kamu tidak tidur selama 3 hari berturut-turut, aku bebaskan kau. Dan kalau dia tidak tidur selama 3 hari, dia akan bebas. Faham ni? Atau dipanggil mukatab. Okey? Jadi dia kata apa?
Dia kata permasalahan budak mukatab menyita perhatian gue. Maknanya apa? Mengganggu fokusku, perhatianku. Maknanya sentiasa ingat benda tu hingga tidak sempat berkemas untuk menghadapi hari ini. Tapi ini adalah ucapan yang tawadhu. Maknanya dia apa? Dia tawadhu, kononnya dia tidak mampu selesaikan masalah bab mukatab tu padahal dia tahu. Faham ni? Wallahu a'lam. Jadi nanti besok kita akan masuk dalam bab faslun fi waqti tahsil, waktu yang paling sesuai untuk belajar. Berhasilnya ilmu tu bila. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.